Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar tentang prinsip irama dan pergerakan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ada contoh pokok kelapa. Pernahkah anda melihat pokok kelapa yang bergoyang di tiup angin? Pokok kelapa, pelepah daun kelapa akan melambai-lambai mengikut arah pergerakan angin. Okey, kalau kita tengok kat sini kan. Mungkin angin tu bertiup dari sini kan. Macam tu kan. So, membawa pelepah-pelepah itu beralun-alun. Okey, orang kata apa? Seperti melambai-lambai. Okey, bila kita ambil saja gambar pokok kelapa ni, dia kelihatan seperti bergerak. Inilah dinamakan prinsip irama dan pergerakan. Okey, kalau kita tengok dekat sini pula, okey, burung-burung yang berpusing-pusing daripada sini. Okey, ada burung pusing sini. Okey, ada burung pusing di sebelah sini. Okey, kita tengok dia pusing sini. Dia pusing sini. Nampak? Okey, dia pusing sini. Okey. Jadi dalam karya ni pun menampakkan pergerakan. Okey, apakah definisi irama dan pergerakan? Irama merujuk kepada unsur-unsur seni yang berulang-ulang. Ini keyword dia sebenarnya. Berulang-ulang. Unsur seni yang berulang-ulang. Unsur seni ada 6, garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. So, unsur yang ke-6, 6 unsur ni berulang-ulang menampakkan menjadikan ia mengaplikasi prinsip irama dan pergerakan. Okey, irama pergerakan wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Okey, kalau kita belajar memang tak lari daripada objek buatan manusia dan karya seni visual. Apabila kita memerhati irama dalam satu karya, kita dapat merasai pergerakan dan perasaan yang ditimbulkan dalam karya tersebut. Okey. Kita boleh nampaklah seperti bergerak. Okey, raja berikut menunjukkan ciri-ciri irama dan pergerakan. Kalau kamu tengok kat sini kan, dia seperti bergerak macam tu, berpusing-pusing lah. Ataupun secara spiral. Okey, melingkar. Okey, pengulangan irama di atas, rupa di atas mewujudkan irama dan pergerakan. Okey, kita tengok ciri-ciri irama pergerakan pada alam semula jadi. Ini dua itik angsa sedang bergerak menuju ke sini kan. So, kita nampaklah. Nampak tu riak-riak air dia. Okey. Seperti dia bergerak tapi tidak bergerak pun. Ini obor-obor bergerak ke sini. Okey. Okey, obor-obor bergerak ke sini dan sebagainya. Okey. Begitu juga objek buatan manusia. Kalau kita tengok contoh kat sini, spiral tangga berpusing. Seperti ada irama dan pergerakan juga mengaplikasikan. Kemudian kita tengok air terjun ni, air pancutan, air pancut ni. Okey, nampak tak? Dia bergerak ke situ. Ni karya Syed Ahmad Jamal. Nampak tak? Growth. Dan Yusuf Ghani Siritari. Ada nampak pergerakan. Macam-macam lah pergerakan. Macam tu. Orang menari macam tu. Orang menari macam tu. Dan sebagainya. Okay. Alright. Okay, kita tengok pula fungsi irama pergerakan. Apakah fungsi irama pergerakan dalam sesebuah karya? Ia akan beri kesan dinamik. Yang inilah kesan dinamik. Okay. Dinamik tu apa? Dinamik tu dari rendah ke tinggi, dari kanan ke kiri, dari tinggi ke rendah. Macam itulah dynamic. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, ni riak air kan. Macam tu. Okey, apakah fungsi dia? Kelihatan lebih bertenaga. Saya guna highlight ni, guna warna merah lah. Bertenaga dan realistik. Okey, ini fungsi salah satu fungsi irama dan pergerakan. Menjadikan aksi lebih berkesan, bertenaga, lebih real, lebih berkesan. Okey.
Teknik penghasilan irama dan pergerakan, kalau kita tengok dekat sini, kita tengok beberapa, ada 6 karya di sini. Macam mana kita nak hasilkan? Okey, cikgu cuba zoom. Okey. Okey. Daripada karya Tayyip bin Yop, Meditation ni, apakah yang cara beliau hasilkan prinsip irama pergerakan dalam karya beliau? Okey, kita tengok olahan garisan yang melengkung dan beralun berulang. Kita tengok garisan beralun ni. Okey, garisan melengkung. Garisan melengkung yang inilah. Okey, garisan melengkung ini. Dia berulang-ulang. So, salah satu teknik dia ialah kita mengulangi garisan banyak kali. Kemudian kita tengok karya Syed Ahmad Jamal, Hujan Rahmat 1995, karya cat akrilik atas kanvas. Okey, olahan unsur warna pula. Jadi kalau kita tengok warna, pelbagai warna lah. Warna 1, warna 2, warna 3, warna 4. Okey, hujan yang berwarna. Kalau kita tengok hujan taklah berwarna macam ni kan. Tapi kita ekspresi, kita impresi, impression, kita expression. So kita hasilkan hujan yang berwarna. Okey, kita olah unsur warna itu berwarna-warni dan menampakkan seperti pergerakan juga. Okey, kemudian karya Yusuf Ghani, Siri Tari 1991, cat air dan dakwah atas kertas. Okey, ulahan unsur rupa pula. Rupa yang berulang dan berbeza-beza. Okey, yang tadilah. Okey, yang ini rupa 1. Okey, rupa 1. Ini rupa 2. Rupa 2. Yang ini rupa 3. Dan yang ini rupa yang keempat. Okey, rupa. Ingat, rupa sifat dia 2 dimensi. Kita tengok pula pada ikan. Okey, long tenshi aquamarine. Okey, ni lukisan ataupun karya pastel atas kertas ni. Okey, nampak Yang ni apa? Ulahan unsur ruang pula yang berulang-ulang. Ruang ni kalau kita nak faham, kita nampak dia ada pertindihan-pertindihan macam ni. Ini bila kita bertindih-tindih macam tu, okey, menampakkan ruang lah. Yang paling atas ikan ni. Okey, yang paling ni yang pertama ikan yang paling atas, lepas tu ikan yang ke bawah dia, ikan yang ketiga, okey, ikan yang keempat. Contohnya di bawah lagi dan sebagainya. Alright. Okey, olahan macam mana nak hasilkan dia? Olahan ruang. Okey, yang ini pula olahan bentuk. Okey, ini bentuk 1. Okey, bentuk 1. Okey, kemudian bentuk 2. Kemudian bentuk 3. Okey, cikgu tarik macam tu dan sebagainya. Okey, daripada situ kita dapat tengok olahan bentuk menghasilkan juga prinsip pergerakan. Kemudian ada satu lagi, ini olahan jalinan. Tadi bentuk, ini jalinan. Jalinan itu sifat sesuatu permukaan. Berbulu, berduri, licin, bercorak, berwarna. Dan so ini olahan dari segi jalinan. Olahan warna pun boleh jadi. Olahan jalinan pun boleh jadi prinsip irama dan pergerakan. Okey, apa yang kita pelajari hari ini ialah, okey, kita telah pelajari tajuk prinsip irama dan pergerakan. Kita juga faham definisi irama pergerakan merujuk pada unsur-unsur seni yang berulang-ulang dan menghasilkan karya pergerakan. Okey, kita belajar ciri-ciri dia, pergerakan yang berpusi, pengulangan objek dan rupa, pergerakan tersusun dan sekata, pergerakan yang menghasilkan garisan melengkung dan beralun dan yang berulang. Okey, kemudian kita tengok fungsi pula, ada 2 fungsi menunjukkan aksi. Kemudian menjadikan karya seni lebih kelihatan bertenaga dan lebih realistik. Kemudian teknik penghasilan ada 1, 2, okey, rupa, ruang, warna, bentuk, garisan. Okey, ada satu lagi yang tak ditulis kat sini, iaitu jalinan. Okey, jalinan. Olahan jalinan. So, bila kita pandai olah
ataupun kita pandai gubah 6 unsur seni yang ini ikut prinsip pergerakan, maka dia akan menghasilkan pergerakan ataupun menampakkan kesan pergerakan. Okey, sampai situ dulu kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Jangan lupa kalau boleh like, komen, subscribe dan jawab soalan yang cikgu bekalkan dalam ruangan description untuk sebagai peneguhan apa yang kita pelajari hari ini. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.